Okay, kita dah belajar sebelum ni, dah tahu karbon dioksida ada 0.03% dan oksigen ada 21%. Oksigen itu, macam mana kita nak kekal dia sentiasa 21? Macam mana karbon dioksida itu boleh sentiasa kekal 0.03? Tak boleh lebih ke? Mana tahu nanti tiba-tiba dia naik ke, oksigen tu tiba-tiba turun ke, oksigen naik ke. Macam mana kita boleh kekalkan cantik nombor dia sentiasa 21, sentiasa 0.03. Caranya, kita karbon dan kita oksigen. Kita karbon dan kita oksigen, dia tolong kita buat kerja. Dia tolong kita mengkekalkan bilangan ataupun peratus komposisi gas karbon dan oksigen di dalam udara kita supaya oksigen lebih kurang 21 dan karbon itu lebih kuranglah 0.03. Okey, itu kerja siapa punya fungsi, kerja siapa kita karbon dengan kita oksigen. Maka kita nak tengok kita karbon dengan kita oksigen hari ini. Kita karbon ialah kita yang mengkekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara dengan mengambil karbon dioksida dari udara dan mengembalikannya semula ke udara secara berterusan. Panjang ayat ini kena hafal tak? Ya, kena hafal. Oh, susah betul nak hafal ni. Sebab dia panjang kan? So, macam mana kita nak hafal? Kita kena faham dulu. Apa maksudnya? Selepas itu baru kita hafal ayat. Faham konsep dulu, faham dulu, baru hafal. Jangan hafal terus tak faham konsep. So, kita tengok ini adalah tumbuhan hijau. Sentiasa mula dengan tumbuhan hijau. Dan kita sudah belajar daripada sekolah rendah, tumbuhan hijau dia menjalankan fotosintesis. Apakah gas yang digunakan dalam fotosintesis? Apakah gas yang digunakan dalam fotosintesis? Karbon dioksida. Karbon dioksida adalah gas yang digunakan untuk fotosintesis. Okay, karbon dioksida ini dia pinjam. Macam kita pinjam duit daripada bank. Sekarang kita pinjam karbon dioksida. Kita tumbuhan hijau dia pinjam karbon dioksida dari mana? Dari mana? Dari alam sekitar. Dari mana? Dari udara. Tumbuhan hijau dia ambil. Pinjam, kena pulang. Ya. Okay, kita tengok teruskan. Kita tengok. Selama ini daripada tumbuhan hijau, kita ada haiwan, kita ada kambing, kita ada manusia. Semua ini menjalankan respirasi. Tumbuhan hijau, dia pun jalankan respirasi. Nafas. Bila dia nafas macam manusia, dia mengeluarkan karbon dioksida. Inilah saya cakap, dia pinjam, dia pulang. Pinjam duit daripada bank, kena pulang duit pergi bank. Sekarang, tumbuhan hijau ini, dia pinjam karbon dioksida daripada alam sekeliling, daripada alam sekitar, dia pinjam daripada udara dan dia kena pulang balik. Cara dia pinjam, fotosintesis. Cara dia pulang, respirasi. Dengan melalui fotosintesis, dia menggunakan karbon dioksida dan dia membebaskan oksigen. Okey, tumbuhan, haiwan, manusia menjalankan respirasi untuk membebaskan gas karbon dioksida. Tetapi awak kena fikir tumbuhan hijau ini dia boleh dimakan oleh manusia, boleh dimakan oleh haiwan. Kita makan sayur kan, kita bukan makan pokok, kita makan sayur, kita makan tumbuhan, buah-buahan. Dan selepas kita mati, selepas haiwan-haiwan mati, dia akan reput. Peleputan.
Okey, di dalam tanah, peleputan akan berlaku. Siapa yang meleputkan kita, bangkai kita, mayat kita, kita di bawah tanah. Siapa yang makan-makan kita, bukan makan, urai. Siapa yang menguraikan kita? Okey, mikroorganisma. Ataupun satu lagi apa? Siapa yang pengurai dia? Yang dalam tanah, yang menguraikan bangkai kita, pereputan berlaku. Mikroorganisma, ya betul, dia menguraikan kita. Bakteria, betul. Ya, bakteria. Bakteria dia menguraikan bangkai kita, mayat kita. Dalam proses itu, apakah yang dibebaskan? Dalam proses peleputan, dalam peleputan, apa yang berlaku ialah gas karbon dioksida dibebaskan. Dalam peleputan, bakteria makan-makan. Janganlah kata makan-makan, uraikan bangkai kita dan dia akan menghasilkan, membebaskan gas karbon dioksida. Peleputan ini akan menghasilkan bahan api fosil. Bahan api fosil ini bukan beberapa tahun boleh dapatlah. Okay, dia kena beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun. Okay, sebab kita punya bangkai ataupun bangkai haiwan, dia terenap di bawah tanah dan secara lama dia peleputan, baru kita boleh dapat petroleum, gas asli dan alang batu. Itu berjuta-juta tahun ataupun beribu-ribu tahun. Okey, itu kita dapat petroleum, kita dapat gas asli, alang batu, itu semua panggil bahan api fosil. Dalam kehidupan kita, kita gunakannya dalam kilang. Kita gunakannya dalam perindustrian. Kita gunakannya dalam kereta. Sekarang punya kereta, kilang, dia gunakan bahan api fosil. Bakarkan bahan api ini, pembakaran bahan api ini untuk dapat tenaga, untuk dapat buat kerja. Dan apabila dibakarkan, karbon dioksida akan dihasilkan. Karbon dioksida akan dihasilkan. Maka kita boleh menghasilkan satu diagram yang anda boleh jumpa dalam buku teks anda. Okey, ini ialah kita karbon. Kita karbon. Kita gabungkan apa yang cikgu cerita tadi, 3, 4 tu, kita gabungkan dan dia menjadi satu diagram. Iaitu gas karbon dioksida dalam atmosfera, bagaimana dihasilkan, bagaimana digunakan, dan itu ialah kita karbon. Balik kepada definisinya, kita karbon, dia mengkekalkan. Cikgu daripada awal tadi kata siapa yang tolong buat kerja, siapa yang tolong kekalkan, tetapkan. Kenapa dia sentiasa 21? Kenapa dia sentiasa 0.03? Dia kekalkan. Kekalkan apa? Kekalkan kandungan karbon dioksida. Dia kekalkan karbon dioksida. Dekat mana? Dalam udara kita. Dalam udara kita, bilangan peratus kandungan karbon dioksida sentiasa dikekalkan. Siapa punya kerja? Kita karbon. Macam mana dia buat? Dia ambil kembali. Dia ambil karbon dioksida, dia menjalankan fotosintesis dan dia mengembalikannya semula kepada udara dengan cara peleputan, respirasi dan pembakaran bahan api. Dia ambil pulang. Macam bank pinjam duit pulang. Dia ambil kembali. So, ambil karbon dioksida dan kembalinya semula ke udara secara berterusan. Perkataan ini penting, secara berterusan, tak henti-henti. Terus. Pusing. Okey, so itu panggil kita karbon. Kita teruskan.
cuba jawab soalan. Okay, betul kan? Ramai yang boleh jawab. Okay, karbon dioksida. Karbon dioksida dikekalkan. Kita yang mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Okay. Dengan mengambil karbon dioksida dari udara dan mengembalikannya semula ke udara secara berterusan. Okay, kena hafal tak? Kena hafal. Okay, next lagi. Kita cuba. Kita yang pertama dulu Yang pertama dulu. Apakah jawapan pertama? Ya, betul. Kita yang mengekalkan. Kalau awak ada dengar cikgu cakap, memanglah boleh dapat ya. Kita yang mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Okey, soalan yang kedua. Dengan apa? Dengan mengambil. Okey, mengambil. Okey, cikgu dah kata pinjam, ambil. Kalau bank kita pakai pinjam, dekat sini kita ambil. Okey, so mengambil karbon dioksida dari udara. Dan yang ketiga, cuba jawab lagi. Okey, mengembalikannya. Okey, mengembalikannya. Pulangkan. Pinjam dan kembalikan. Okey, betul. Okey, mengembalikannya. Secara berterusan. Berterusan. Penting. Tak henti-henti. Circle. Continuously. Okay. Okay, so kita kena tahu. Ini ada dalam buku teks anda. Okay. So anda tak payah catat dalam buku teks anda. Okay. Okay, kita karbon dimula dengan ambil. Ambil apa? Ambil gas karbon dioksida. Oleh siapa? Oleh tumbuhan hijau. Buat kerja apa? Buat proses apa? Fotosintesis. Kita karbon bermula dengan ambil gas karbon dioksida oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Dan yang kedua, haiwan dia makan tumbuhan. Bila dia makan, contohnya cikgu makan sayur, dalam sayur itu ada karbohidrat, dalam karbohidrat ada ganji. Dalam ganji itu ada unsur-unsur karbon. Haiwan yang makan tumbuhan, dia dapat karbon daripada tumbuhan. Bila kita makan tumbuhan, kita dapat karbon. Dan kita akan pindahkan karbon itu. Pindah ke mana? Apabila kita mati, kita pindah kepada alam sekitar. Sebab bakteria akan uraikan kita. Apabila tumbuhan dan haiwan mati, tumbuhan dan haiwan akan reput. Dan peleputan yang dilakukan oleh bakteria, oleh kulat dalam tanah, dia akan membebaskan karbon dioksida itu. Dia pulang kepada udara. Okey, tadi tumbuhan ambil, lepas tu tumbuhan pindah kepada manusia. Haiwan pula dia pindah balik kepada udara dibuat oleh bakteria. Okey, yang seterusnya pembakaran bahan api fosil seperti petroleum, alam batu, semua dalam itu ada karbon. Dan semasa kita bakarkan dia, kita gunakan dia, akan membebaskan karbon dioksida pulang balik kepada udara. Dan semasa respirasi, kesemua tumbuhan haiwan juga membebaskan karbon dioksida. Jadi, proses-proses seperti peleputan, pembakaran dan respirasi akan diseimbangkan oleh fotosintesis. Okey, apabila cikgu terangkan satu-satu. Satu point. Dan anda jangan ingat dalam ujian nanti, cikgu akan bagi anda isi tempat kosong seperti macam ini. Tak. Anda kena terangkan. Apa itu kita karbon. Apa yang berlaku dalam kita karbon. Maka anda bukan setakat boleh mengisi tempat kosong sahaja. Selepas cikgu terangkan dengan anda sudah faham dan anda sudah tahu poin-poinnya ini,
Anda bukan setakat hanya isi tempat kosong. Anda kena terangkan. Macam buat kalangan. Okey, pakai mana karbon dioksida dikekalkan? Itu soalannya. So, anda kena buat satu paragraf, satu perengan. Tumbuhan dia ambil karbon dioksida, dia menjalankan fotosintesis, dia dia menjalankan respirasi, dia memulangkan karbon dioksida ke udara. Anda kena terangkan semua tu, bukan setakat isi tempat kosong. Okay, terangkan poin-poin ini. So, ini kena hafal tak? Hafal sikit, tapi orang yang faham, dia takkanlah hafal semua. Kalau nak hafal semua, otak tak boleh jalan, kan? Terlalu banyak. Kalau awak faham, ikut apa yang awak faham, terangkan secara lisan. Kalau awak boleh terangkan secara lisan, awak boleh terangkan secara tulisan. Kalau awak boleh tulis, tak ada masalah awak jawab soalan ujian. Susah kan? Tak apa. Kita belajar lagi. Okey. Selepas kita belajar kita karbon, kita kena belajar kita oksigen. Kita oksigen sama juga ambil oksigen, pulang oksigen. Ambil oksigen, pulang oksigen. Kita yang melibatkan pengambilan oksigen daripada udara dan pengembalian oksigen semula ke udara secara berterusan. Sama dengan ayat tadi. Hanya tukar jadi oksigen. Dan ada buku dia tulis, yang bahagian bawah ni, ada buku dia tulis, kita oksigen ialah kita yang melibatkan pengambilan, penggunaan dan pengembalian oksigen dalam atmosfera secara berterusan. Okey, samalah. Maksudnya samalah. Okey. Yang penting, dia kena ambil, dia kena kembali dan dia kena berterusan. Hafal? Ya, kena hafal. Okey, balik kepada yang tadi kita belajar, ialah kita karbon, tetapi sekarang kita nak belajar kita oksigen. Maka kita kena tengok apa yang berbeza dengan kita karbon. Kita oksigen, apa bezanya? Okey. Yang pertama, kalau gas oksigen, dia bukan panah ni tukar je. Okey, so tumbuhan hijau tumbuhan hijau dia menjalankan fotosintesis juga. Dia membebaskan gas oksigen. Selepas dia siap fotosintesis, dia akan membebaskan oksigen. Dan oksigen ini akan diambil oleh manusia supaya kita boleh respirasi. Ulang. Tumbuhan hijau, dia ambil karbon dioksida, menjalankan fotosintesis dan dia membebaskan oksigen. Dan oksigen ini akan digunakan oleh manusia dan haiwan dan tumbuhan untuk menjalankan respirasi. Ini ialah kita oksigen. Pembakaran membebaskan gas oksigen atau pembakaran menggunakan gas oksigen. Pembakaran membebaskan gas oksigen atau pembakaran menggunakan gas oksigen. Gas oksigen diambil, digunakan oleh pembakaran. Pembakaran menggunakan gas oksigen. Yang kedua, sama juga. Kalau kita punya besi, dia karat sebab gunakan oksigen. Okay. Bila gas oksigen diambil oleh oleh besi dan melakukan pengaratan, karat. Okay. Itu gas oksigen diambil. Cikgu dah kata, ambil kena pulang. Okay, so anda kena
faham gambar lajak ini sebab cikgu gabungkan yang tadi tiga-tiga dan anda kena hafal. Oksigen dia diperlukan untuk 4 proses. Respirasi, pengaratan, pembakaran, perebutan dan semua ini dapat dari mana? Oksigen ini dapat daripada fotosintesis lah. Okay. So, kena hafal 4 proses ini. Kalau karbon dioksida bukan digunakan, yang biasanya kita hafal oksigen diperlukan. Kalau kita hafal karbon dioksida, kita hafal dibebaskan. Untuk senanglah. Karbon dioksida dia dibebaskan dalam proses respirasi, pembakaran bahan api dan perebutan. Dan dia digunakan dalam fotosintesis. Okay. Ada buku tunjuk gambar macam ini. 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 Tak kira buku mana, maksudnya sama je. Okay. So, tak kira keluar soalan apa, walaupun pokok dia sekejap kiri, sekejap kanan. Anda kalau faham, ada sekejap tengah pun ada, pokok tengah. Nanti pokok di kiri, nanti pokok di kanan. Tak kira lah pokok di mana, kalau awak faham, awak boleh jawab dia. Percayalah, anda boleh jawab. So, langkah-langkah mengelakkan gangguan kepada kita oksigen. Ni manusia pelik ya. Memang Tuhan buat macam ini, tapi manusia nak pergi kacau. So, manusia dia buat pembalakan haram. Menyebabkan pokok kita ditebang. Kalau tak ada pokok, siapa nak jalankan fotosintesis? Kalau tak ada pokok untuk jalankan fotosintesis, karbon dioksida akan semakin banyak dan oksigen akan semakin kurang. Dan kita punya kitak oksigen dan kitak karbon akan terganggu. So, manusia yang pergi kacau dia. Okay? Manusia yang menyebabkan dia macam ni. So, alam sekitar kita musnah sebablah aktiviti manusia. So, kita nak elakkan, kita nak mencegah pembalakan haram dan kita nak mengelakkan penggunaan racun serangga. Sebab kita guna racun serangga. Dan dalam racun serangga itu ada bahan-bahan kimia. So, benda-benda ini yang menyebabkan oksigen kita, karbon kita yang tak balance lagi. So, apa yang caranya? Nak menanam semula pokok-pokok. Itu cara kita yang boleh buat lah. Tanam balik. Okay, pokok adalah penting. Okey, itu saja video kita hari ini. Kita akan jumpa lagi di channel Core Science. Jangan lupa subscribe channel saya jika anda belum tekan butang merah itu. Dan kongsikan video ini jika anda rasa dia membantu.